Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dan rakan-rakan yang saya kasihi. Hari ini saya terdetik untuk berkongsi sedikit tips dan cara-cara bagaimana untuk kita menghafal Al-Quran. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, mungkin saya perkenalkan diri dulu kepada yang belum mengenali saya. Nama Muhammad Hasbi bin Ibrahim, umur 33 tahun, berasal dari Kota Baru, Kelantan. Isteri baru tamat PhD di UUM tahun lepas. Dan mempunyai seorang anak lelaki umur 6 tahun. Bersekolah di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Negeri Sembilan dan seterusnya menyambung ijazah di University of Adelaide, Australia dalam bidang Chemical Engineering. Dan sekarang bekerja sebagai manager Bioenergy Section di syarikat DSN Jitra, Kedah. Okey. Jadi saya masuk kepada topik yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Tips dan cara-cara untuk kita menghafal Al-Quran. Jadi yang pertama sebolehnya kita mestilah belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Kenapa kita perlu belajar bahasa Arab? Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi lebih mudah untuk kita faham, kita follow cerita dalam surah-surah Al-Quran kalau kita belajar bahasa Arab. Okay. Tapi tak ada masalah kalau rasa bagi siapa yang belum belajar bahasa Arab dan rasa tak ada masa pun nak belajar, tak ada masa pun nak belajar, tak ada masalah. Tapi sebolehnya kita perlu tahu asas bahasa Arab untuk memudahkan kita untuk menghafal. Okey. So kalau tak pandai bahasa Arab, jangan bimbang. Kita teruskan dengan langkah seterusnya. Yang kedua, kita mestilah tahu maksud ayat Al-Quran. Mesti tahu maksud. Tak boleh hafal ayat Al-Quran dalam bahasa Arab sahaja. Jadi saya tengok sebenarnya ramai yang membaca ataupun menghafal Al-Quran tanpa mengambil tahu maksud ayat Al-Quran. Baca dan hafal tapi tak tahu apa sebenarnya yang Allah cerita ni. Sebab tak pernah tengok tafsir dan maksud Al-Quran. Jadi saya rasa sangat rugi. Sangat rugi kalau kita tak ambil tahu maksud ayat Al-Quran. Tambah pula kalau kita nak menghafal, bagi saya wajib untuk kita tahu. Barulah kita senang untuk menghafal. Okey? Okey. Jadi saya cerita lebih sikit macam mana nak ambil tahu maksud ayat-ayat Al-Quran. Okay. Jadi kita bukan ambil tahu contoh satu ayat tu, kita baca sekaligus dia punya maksud. Bukan setakat macam tu. Tetapi kita perlu tahu secara detail. Satu ayat yang panjang tu, kita perlu tahu detail. Kita perlu tahu detail setiap perkataan tu. Setiap perkataan dalam ayat tu, kita perlu tahu maksud dia. Baru kita tahu, baru kita mudah untuk menghafal. Okey. Jadi sebab tu saya kata, kalau yang belajar bahasa Arab, dia akan mudah untuk menghafal. Sebab dia mudah untuk faham setiap ayat, setiap perkataan dalam Al-Quran. Okey.
Jadi bagi siapa yang tak ada asas bahasa Arab, kan, saya cadangkan boleh guna tafsir per kata, kan. Tafsir macam ni, tafsir Quran per kata, kan. Tafsir ni dia maksud dia by perkataan, bukan ayat keseluruhan, kan. Satu-satu perkataan dia tafsir. Okey. Okey, kita tengok ni. Kan. Boleh nampak Jadi satu-satu perkataan ada maksud dia. Okey, satu-satu. Okey. Jadi senang untuk kita tahu setiap perkataan. Okey. Untuk mudahkan kita untuk menghafal. Okey. Jadi saya sangat sarankan untuk tengok tafsir perkata macam ni, ataupun ada edisi-edisi ataupun jenis yang lain, tak kisah, kan. Jadi kita boleh cari tafsir yang dia translate ayat Al-Quran satu-satu, kan. Satu-satu perkataan. Okey. Okay. Jadi kita tengok contoh, kan. Kita tengok contoh macam mana nak tahu ayat maksud ayat Al-Quran. Kita tengok contoh surah Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Okey. So kita tengok maksud, kan. Kita baca dan kita tengok maksud. Jadi maksud dia, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Okey. Tu kita ambil tahu secara maksud satu ayat macam tu, kan. Tapi untuk menghafal tak cukup setakat tu, kan. Kita perlu tahu detail macam saya sebut tadi, perkataan by perkataan, kan. Sebab tu saya suggest tadi untuk guna tafsir yang saya tunjuk tadi, kan. Tafsir perkata, kan. Okey. Jadi kita kena tengok detail, kan. Contoh, walaqad khalaqnal insan, kan. Walaqad, sesungguhnya, kan. Khalaqna, kami jadikan, kan. Al-insan, manusia, kan. Wa na'lamu, dan kami tahu, kan. Ma tuwaswisu, ma tu apa, kan. Ma tu apa, tuwaswisu, yang dibisikkan. Okey. Contoh macam tu, saya bagi contoh. Kena tahu detail, kan. Satu-satu, baru kita boleh mudah menghafal. Okey. Baru kita boleh mudah menghafal. Okey. So tu yang kedua, kan. Tadi yang pertama, perlu tahu asas bahasa Arab. Kalau tak nak ambil tahu pasal bahasa Arab, tak apa. Teruskan dengan kaedah kedua, perlu tahu maksud ayat Al-Quran satu persatu, kan. Okey. Okey. So yang ketiga, okey. Apa kita nak buat? Kan. Selepas kita baca maksud tu, kita perlu baca, kita nak hafal ni satu persatu ayat, kan. Satu persatu ayat. So sebelum kita nak menghafal, kita nak cuba ingat, kita baca dulu, kan. Kita baca dulu, kan. Contoh, kan. Kita ambil contoh surah Qaf, kan. Ayat pertama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Okey, itu ayat pertama, kan. So pastikan sebelum kita nak cuba ingat, kita baca dulu. Baca maksudnya mata tengok Quran. Mata tengok Quran, kan. So baca, kalau kita baca tak ada masalah, lancar, barulah kita cuba hafal, kan. Baca dulu, kan. Baca dulu, kan. Contoh ayat kedua, surah Qaf, kan. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Okey, itu ayat kedua surah Qaf. Baca hingga lancar dulu,
Jangan hafal lagi, baca dulu. Baca kan. Okey. Tu yang ketiga, okey. Tu yang ketiga, okey. So yang keempat, yang ni yang paling penting, okey. Yang ni panjang sikit, saya akan bagi contoh. Jadi yang keempat, okey, kita dah baca lancar. Macam mana kita nak start hafal, okey. So macam mana nak hafal? Lepas dah kita baca lancar, kita cuba ingat, cuba hafal. Tadi kita baca tengok Quran. Okey, lepas tu kita tak tengok Quran, kita cuba hafal. So lepas dapat hafal ayat tu, satu ayat tu, kita ulang ayat tu 10 kali. 10 kali banyak lah. Sebenarnya tak banyak kan. 10 kali tu bagi saya minimum kan. Kalau rasa 10 kali tu tak lancar lagi, lebih daripada 10 pun kita perlu ulang. Okey. So hafal ayat, ulang ayat yang kita hafal tu 10 kali kan. Barulah kita teruskan ke ayat yang seterusnya. Okey. Contoh surah Qaf tadi kan. Qaf wal Qur'anil Majid. Okey, ni ayat pertama. So senanglah ayat pertama kan. Pendek lah. Okey. So ulang 10 kali kan. So kalau rasa senang sangat, teruskan ke ayat seterusnya. Ayat kedua Qaf tadi, surah Qaf tadi. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Okey. Cuba hafal. Ulang 10 kali. Ayat kedua ni ulang 10 kali. Ulang bukan ulang baca, ulang hafalan kita tanpa tengok Quran. Okey? Tanpa tengok Quran. Ulang 10 kali, dah lancar. Jangan sambung ke ayat ketiga lagi. Start balik daripada ayat 1. Okey? Start balik daripada ayat 1. Okey, start balik. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafirun hadha syai'un ajib. Okey, baru masuk ayat ketiga. Baru hafal ayat ketiga kan. Ayat ketiga, أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Okey. Ayat ketiga, hafal. Ulang hafalan ayat ketiga 10 kali. Dah lancar, ulang balik dari awal. Start daripada 1. Qaf wal Qur'anil Majid sampailah ayat ketiga tadi. Jadi konsep dia, hafal ayat pertama, ulang 10 sekali. Hafal ayat kedua, ulang 10 kali. Ulang hafalan ayat kedua 10 kali. Start balik ayat 1. 1, 2. Tambah ayat ketiga, ulang balik 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tambah ayat 4, ulang 10 kali. Ulang balik 1, 2, 3, 4. So ulang daripada ayat 1 sampai ke ayat yang kita hafal tu cukup sekali ya. Yang ulang 10 kali tu ayat kan, satu ayat yang kita hafal tu. Bila ulang daripada ayat 1 sampai ke ayat yang kita dah hafal tu, tak perlu 10 kali. Okey? Okey. Jadi kalau ayat yang ada surah yang ayat-ayat dia pendek-pendek kan. Ayat dia pendek-pendek. Jadi kalau ayat yang pendek, seeloknya kita gabungkan. Sebab dia terlalu pendek. Kita nak ulang ayat yang pendek tu 10 kali, takut mengambil masa yang panjang kan. Kita ambil contoh surah Az-Zariyat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra kan. Jadi pendek-pendek ayat dia. Jadi ayat surah yang ada ayat pendek-pendek macam ni, kita perlu gabungkan kan. Gabungkan mengikut kemampuan masing-masing. Contoh macam surah Az-Zariyat tadi kan. Mungkin kita boleh ambil 2 ayat, kita gabung jadi satu kan. Kita gabung jadi satu supaya senang kita nak ulang yang 10 kali tu. Contoh surah Az-Zariyat tadi, wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra.
Okey. So tu 2 ayat. Tapi kita jadikan satu untuk kita ulang 10 kali. So ulang 10 kali. Wadhariyati dharwa falhamilati wikra. Wadhariyati dharwa falhamilati wikra. 10 kali. Kan? Baru masuk ayat seterusnya. Kan? Faljariyati yusra falmuqassimati amra. Tu ayat ketiga dengan keempat pun kita gabung jadi satu. So ulang 10 kan. Faljariyati yusra falmuqassimati amra. Ulang 10 kali. Lepas tu patah balik ke ayat pertama kan. Pertama sampai keempat. Okey. Tu ayat yang pendek-pendek. Jadi kita gabungkan senang kan. So ikut kemampuan masing-masing. Mungkin rasa 2 ayat surah Az-Zariyat tadi masih pendek. Ambil 4 ayat tu sebagai satu ayat. Ulang 10 kali kan. So terpulang kepada kemampuan masing-masing. Okey. Tu ayat yang pendek-pendek kan. Kalau ayat yang panjang kan, ayat yang panjang kan. Kita ambil contoh surah Yunus kan. Surah Yunus ayat 24 kan. Jadi ayat 24 ni ada 5 baris kan. 5 baris. Jadi ayat yang panjang macam ni, kalau tadi ayat pendek kita gabung kan. Kita gabungkan supaya senang untuk kita ulang. Kalau ayat yang panjang macam ni kita kena pecahkan kan. Jadi kita kena pecahkan ikut maksud ayat tu lah, kat mana yang sesuai untuk kita waqaf ataupun berhenti. Okey, kita ambil contoh surah Yunus ayat 24 ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Okey. Ayat dia panjang lagi kan. Tapi saya stop dekat situ kan. Maksudnya kita kena cari kat mana kita boleh stop dan pecahkan ayat tu kan. Tu saya bagi contoh lah tadi. Kalau rasa panjang sangat kan. Kalau rasa panjang kita pendekkan lagi kan. Contoh innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'. Cukup setakat tu kan. Cukup setakat tu. So ikut kemampuan masing-masing. Nak panjang lagi, panjang lagi. Kalau tak, ringkaskan. Yang penting maksud ayat tu jangan tergantung. Sebab tu kena tengok maksud ayat. Okey. So ayat yang panjang macam ni kena pecah-pecahkan. Lepas tu guna konsep yang sama macam tadi. Ulang 10 kali baru sambung ayat tu kan. Contoh surah Yunus ni kan. Kalau kita berhenti dekat As-Sama' tadi kan, contoh innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'. Okey, so jadikan ni satu ayat. So ulang 10 kali. Yang ni ulang 10 kali baru sambung ayat seterusnya. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Ni jadi ayat kedua kan. Ini satu ayat je dalam surah Yunus ni, tapi kita pecahkan. So kita jadikan tu ayat yang kedua. So ulang yang ni 10 kali kan. Fakhtalata bihi ni ulang 10 kali. Lepas tu baru patah balik ke awal ayat tadi kan. Sambung balik innama mathalul hayat sampailah ya'kulun nas wal an'am tadi. Okey, macam itulah seterusnya. So ayat yang panjang kena pecah-pecahkan kan, kena pecah-pecahkan supaya kita senang kan untuk menghafal. Okey. Okey, harap masih boleh follow saya lagi setakat ni. Okey. 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 So kalau kita dah masuk contoh muka surat kedua ataupun muka surat ketiga kan. Maksudnya kita dah hafal banyak ayat lah kan. Takkan kita nak ulang balik daripada ayat 1 kan. Terlalu panjang kan. Terlalu panjang. Okay? Terlalu panjang. Jadi contoh kan. Contoh surah Qaf tadi. Katalah kan. Katalah kita dah masuk sampai ayat ke-20 kan. Kita dah masuk sampai ayat ke-20 contoh kan. Surah Qaf ni ayat 20 dah masuk muka surat kedua kan. Jadi dah sampai ayat ke-20. Takkan kita nak ulang balik daripada ayat 1 kan. Jadi panjang. Jadi panjang. Okey. Jadi bila dah
kita dah hafal banyak macam tu, kita sendiri kena check start ayat mana yang kita tak berapa lancar lagi, macam goyang-goyang lagi kan. So kita sendiri kena check. So tak perlu start daripada ayat 1 kan. Tak perlu start daripada ayat 1 kan. Contoh kalau surah Qaf ni katalah kita dah sampai ayat ke-20 kan. So katalah kan, contoh. Jadi kita start ulang daripada ayat 16 kan. Walaqad khalaqnal insan tadi kan, kita start daripada situ kan. Maksudnya kita ulang 16 sampai ayat 20 kan. Lepas tu kita tambah ayat 21. Contoh ayat 21, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Tu ayat 21 kan. So kita tambah ayat 21 ni, ulang 10 kali ayat 21 ni. Lepas tu kita ulang balik daripada 16 ke 21 kan. 16 tadi walaqad khalaqnal insan kan. Sampailah ayat 21. So tak perlu ayat 1 sampai ke 21. Okey. Bila kita dah start hafal banyak ayat. Okey. Jadi kalau macam tu, ayat yang awal-awal tadi macam mana kan? Kalau kita tinggal sehari, 2 hari, 3 hari, kita akan lupa balik tu ayat muka surat pertama tadi kan. Jadi ayat yang awal-awal tu kan, kita perlu baca juga secara full kan. Full maksudnya ayat 1 sampai ke ayat yang kita sedang hafal tu kan. Kita baca full tu, baca penuh daripada awal sampai habis. Bila mana kita nak menutup sesi kita tu kan, sesi hafalan kita tu kan. Contoh kita ambil waktu maghrib, antara waktu maghrib dan isyak kan. So kita mesti ada cari satu masa untuk kita menghafal ni kan. Jadi satu sesi maghrib isyak tu kita, contoh yang tadi kan, kita ulang 16 sampai 20 kan. Tambah ayat 21, ulang ayat 21 10 kali, ulang balik 16 sampai 21. Tambah ayat ke-22, ulang ayat 22 10 kali. Lepas tu kita ulang balik 16 sampai 22. Okey. So kita akan macam itulah flow dia untuk satu-satu sesi tu kan. Jadi bila kita nak akhiri sesi kita tu, contoh waktu maghrib dan isyak, so kita nak habiskan sesi tu kan. Lepas dah habis tambah ayat-ayat yang baru, so kita kena ulang balik 1 sampai ayat yang kita sedang hafal tu. Cukup sekali saja cukup. So sesi esok pula, katalah lepas subuh kita ambil satu sesi lain, macam tu juga kan. So sesi lepas subuh pula kita tambah satu ayat ke satu ayat, kita tambah ayat baru, kita tutup sesi tu, kita ambil kita cuba ulang daripada ayat 1 sampai ke ayat yang kita sedang hafal. Okey. Harap boleh faham. Saya harap boleh faham step by step yang saya ajar ni. Yang ni yang paling penting pengulangan step by step yang saya sebutkan tadi kan. Okey. So habis untuk cara menghafal kan. Cara menghafal. Saya masuk ke macam topik yang kedua kan. Kita dah hafal tadi kan. Jadi bila kita nak menghafal Al-Quran ni, sebenarnya masalah yang paling besar ialah macam mana kita nak pastikan benda tu stay dalam kepala kita. Kita masih ingat kan. Kalau hafal minggu ni, kita nak pastikan minggu depan kita ingat lagi. Kita hafal bulan ni, kita nak pastikan bulan depan, bulan seterusnya kita ingat lagi. Itu cabaran dia sebenarnya untuk hafal Quran ni. Okey. Jadi topik yang kedua ni, macam mana pula kita nak ulang hafazan. Okey, kita nak ulang ayat hafazan, surah-surah yang kita dah hafal kan. Tadi step by step untuk menghafal. Okey. Jadi seterusnya ni macam mana kita nak mengulang hafazan kita. Okey. Jadi yang pertama kita kena buat jadual kan. Jadual ni jangan tulis dalam kepala je. Kena tulis dalam buku kan. Tulis dalam buku ataupun buat note sikit dalam handphone. Maksudnya kena tulis kan. Jangan buat jadual dalam kepala kan. Okey, jadual macam mana kan. Dalam jadual ni kita mesti susun dalam satu minggu tu ada ulangan hafazan, surah hafazan yang lama yang dah kita hafal, dan juga
yang kita baru nak hafal. Ada ulangan hafazan lama dan juga hafazan baru. So ada dua benda ni. Okey. Dalam satu minggu tu. Jadi bila kita start hafal surah baru, kita jangan tinggal surah lama, kan. Bila kita tinggal tu yang kita lupa, kan. Jadi setiap minggu pastikan jadual kita macam tu, kan. Contoh kalau kita dah hafal satu surah Qaf tadi, kita pun masuk kepada surah Az-Zariyat. Contoh, kan. Kita masuk hafal surah Az-Zariyat, jangan tinggal surah Qaf. Okey. Dalam satu minggu tu kita menghafal surah Az-Zariyat dan juga kita mengulang surah hafazan surah Qaf tadi. Okey, macam tu kena buat jadual. Ni secara ringkas je lah saya cerita, kan. Secara ringkas saja. Okey. So yang seterusnya, kan, satu kena buat jadual. Jadi yang kedua, bila kita nak mengulang tu, kan, akan ada certain tempat, kan, certain tempat ataupun certain ayat lah, kan, certain ayat yang kita akan tersangkut, kan. Sepanjang-panjang surah tu mesti ada 2-3 tempat yang kita tersangkut ataupun terlupa, kan. Terlupa, okey. Jadi bila kita terlupa dalam kita nak ulang hafazan kita tu, bila kita terlupa, kita jangan terus tengok Quran, kan. Bagi masa beberapa saat untuk kita ingat, kan. Bagi masa beberapa saat untuk kita ingat. Jangan tengok terus, kan. Kalau kita lupa je kita tengok. Kita lupa je kita tengok. Kita akan lambat untuk nak ingat. Kemungkinan esok lusa bila kita ulang pun kita akan tersangkut di tempat yang sama, okey. Tu yang kedua, okey. Jadi yang ketiga, okey. Bila kita ulang tu, bila kita terlupa, kan. Terlupa ni sama ada kita lupa awal ayat ataupun kita terlupa di tengah dengan hujung ayat. Okey. So kalau kita terlupa di awal ayat, kan. Kita jangan, okey, kita contoh kita terlupa, kan. Contoh surah Qaf tadi, kan. Contoh walaqad khalaqnal insana tadi, kan. Contoh kita baca, kan. Kita ulang hafazan kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lepas tu kita blur, kan. Kita blur. Ayat lepas ni apa dia? Ayat lepas ni apa dia? Kita tak ingat, kan. So dah cuba fikir pun kita tak ingat. Lepas tu kita tengok Quran, kan. Kita tengok, oh okey, dah ingat. Jadi ayat seterusnya kita tengok, kita ingat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Lepas tu kita sambung terus ke ayat seterusnya. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Okey. Jangan buat macam ni, kan. So ayat yang kita tak ingat tadi, ayat 17, kan. Ayat 17 kita tak ingat, kita jangan sambung terus ke ayat 18, kan. Bila kita sangkut macam tu, ulang balik beberapa ayat sebelum, kan. Jadi kalau kita tak ingat ayat 17 tadi, kita ambil 2 ataupun 3 ayat sebelum dia tu untuk kita ulang balik. Okey. Contoh kalau kita terlupa ayat 17 tadi, kan, mungkin kita ambil balik daripada ayat, contoh ayat 15, kan. Ayat 15. Afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. So start balik 2 ataupun 3 ayat belakang sampailah ke ayat yang kita lupa tadi, kan. So jangan sambung terus. Kalau kita sambung terus memang esok lusa kita akan terlupa balik. Okey. Tu kalau daripada terlupa daripada awal ayat, kan. Kalau terlupa daripada tengah ayat pun sama juga, kan. Contoh tadi walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu. Lepas tu kita blur, kan. Wa nahnu tak ingat, kan. Lepas tu kita tengok Quran. Oh okey. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lepas tu jangan sambung ke ayat seterusnya, kan. Ulang balik daripada awal ayat, kan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Okey. Ulang balik daripada awal. Jangan sambung terus kan. Okey. Itu yang ketiga kan. Yang ketiga. Cara pengulangan yang ketiga. Okey, yang seterusnya yang keempat kan. Bila kita duk ulang banyak kali dah kan. Katalah kita dah hafal surah Qaf ni. Contoh dah berbulan-bulan lah. Contoh sebulan, 2 bulan kan. Jadi bila kita dah rasa dah agak lancar kan. Kita boleh cuba sekali-sekala untuk kita ulang baca surah hafazan kita tu dengan pace yang agak laju kan. Maksudnya dengan baca dengan laju, baca dengan cepat kan. Kita cuba baca dengan cepat sekali-sekala. Sebab bila kita baca dengan cepat ni dia akan jadi spontan. Maksudnya kita tak payah fikir lah. Memang benda tu memang melekat betul-betul lah dalam kepala kita ni kan. Kalau kita baca slow, kepala kita macam kita akan berfikir, okey, selepas ayat ni apa dia, selepas ayat ni ayat apa, kita akan berfikir kan. Jadi bila kita baca laju ni, kita tak sempat fikir lah kan. Baru kita boleh check sejauh mana cair ke tak cair kita punya hafazan kita kan. Lajukan sikit, contoh ayat surah Qaf tadi kan. Mungkin awal-awal kita baca slow kan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu mungkin pace yang biasa kan. Jadi bila kita dah agak lancar, kita cuba lajukan sikit kan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Okey, contoh kan. Contoh kan. Maksudnya bila kita baca laju, kepala kita tak sempat fikir lah. Memang dia keluar apa yang ada dalam hati dan kepala kita je lah. Okey. So boleh guna juga sekali-sekala saja. Sebab bila baca laju ni tajwid dan makhraj kita tak boleh nak jaga. Cuma boleh buat sekali-sekala untuk cek sejauh mana lancar tak lancar kita punya hafazan lah. Okey. Okey. So last sekali kan. Last sekali yang terbaik untuk kita baca surah-surah hafazan kita ni ialah di dalam solat. Okey, di dalam solat. Lelaki ke perempuan ke, kita baca surah-surah hafazan kita ni dalam solat fardu dan juga solat-solat sunat. Kalau yang lelaki ni paling baik sekali baca masa dia jadi imam kan. Imam kat rumah ke, imam kat surau ke, imam kat mana-mana ke kan. Kalau baca masa kita jadi imam tu, insya-Allah kan. Berkatan tu tinggi lah. Okay. Jadi kita cuba ulang hafazan kita dalam solat. InsyaAllah lebih berkat dan lebih mudah melekat. Okay. Jadi saya rasa itu saja kan. Tips sedikit kan. Tips dan cara-cara untuk menghafal dan mengulang kan. Mengulang hafazan kita. Jadi semoga memberi manfaat lah kepada yang masih tercari-cari macam mana nak menghafal ni. Okay. Jadi saya doakan semoga apa yang saya sampaikan ni dapat digunakan oleh rakan-rakan dan kawan-kawan saya. Dan akhir sekali semoga Allah selamatkan Malaysia daripada COVID-19. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.